Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar tadi saya yakin anda telah pun menonton di Facebook Live di sekitar pelancaran manifesto Barisan Nasional untuk Pilihan Raya Umum Negeri Melaka, PRN Melaka, yang telah disampaikan oleh pengarah PRN Melaka Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan ataupun Tok Mat. Jadi sejurus selepas pengumuman ataupun pelancaran manifesto Barisan Nasional sebentar tadi, difahamkan akan ada satu sidang media akan diberikan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan sebentar saja lagi. Jadi kami kini berada di salah satu bilik media di Command Center Barisan Nasional di Aikro untuk menantikan ketibaan Datuk Seri Muhammad menyampaikan sidang media selepas pelancaran manifesto Barisan Nasional untuk Pilihan Raya Umum Negeri Melaka. Kuning. Jadi bila-bila masa sahaja lagi sidang media itu akan diberikan. Kami masih lagi menanti Tok Mat untuk masuk ke bilik media ini. Sementara itu, mungkin saya boleh bacakan sedikit intipati daripada pelancaran manifesto Barisan Nasional yang telah pun dibentangkan sebentar tadi oleh Datuk Seri Muhammad Hassan. Difahamkan berdasarkan tema kestabilan demi kemakmuran yang menitik beratkan 11 perkara, iaitu pengiktirafan negeri maju. Ini adalah pencapaian BN sepanjang mentadbir di negeri Melaka. Pengiktirafan negeri maju. Yang kedua, destinasi pelancongan terbaik dunia. Yang ketiga, negeri terbersih. Yang keempat, peneraju teknologi hijau negara. Yang kelima, destinasi pelaburan berteknologi tinggi. Yang keenam, pengiktirafan tapak warisan dunia UNESCO. Yang ketujuh, penyediaan kemudahan infrastruktur terbaik. Yang ke-8, negeri paling sejahtera. Yang ke-9, institusi pendidikan yang berkualiti. Yang ke-10, menyediakan kemudahan kesihatan terbaik. Seterusnya, yang ke-11, keharmonian pelbagai kaum. Itu adalah dikatakan sebagai pencapaian terbaik Barisan Nasional sepanjang mentadbir negeri Melaka sebelum ini. Okey, dan seterusnya saya boleh recap sikit apa aku janji telah dibacakan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan sebentar tadi. Terdapat 5 teras. Yang pertama, kestabilan politik. Kedua, lonjakan ekonomi baharu. Ketiga, kecekapan takbir urus. Yang keempat, masyarakat bersatu padu. Dan yang kelima, pembangunan mapan dan perkongsian kemakmuran. Jadi kalau kita lihat sementara menunggu Tok Mat sampai, yang teras pertama yang disebutkan adalah kestabilan politik, iaitu Barisan Nasional akan membudayakan politik matang. Untuk tempoh 5 tahun, mereka membuat aku janji untuk meminda perlembagaan negeri, untuk melantik 5 orang adun tambahan, termasuklah wakil belia dan juga NGO. Tapi kalau untuk manifesto untuk 100 hari, mereka berjanji untuk menyediakan peruntukan kepada semua adun, termasuk bukan kerajaan. Itu manifesto yang telah dimaklumkan untuk teras 1. Teras 2, lonjakan ekonomi baharu untuk tempoh 100 hari. Katanya ingin menuju ke arah menyediakan pantai untuk kegunaan umum sebagai rekreasi awam, dan juga kelestarian alam sekitar serta memelihara warisan akan terus diberikan keutamaan. Tapi manifesto untuk 5 tahun Barisan Nasional di Melaka memastikan projek pembangunan yang dilaksanakan di koridor M West akan memberi kesan peningkatan ekonomi kepada pembangunan kawasan setempat. Jadi teras 2 itu adalah untuk lonjakan ekonomi baharu di Melaka. Katanya BN akan mewujudkan 10,000 peluang pekerjaan setiap tahun untuk tempoh sehingga 5 tahun itu. Jadi teras kedua juga memacu industri pelancongan Melaka sebagai destinasi terunggul dalam tempoh 5 tahun untuk memperkasa pelancongan kesihatan untuk menjadikan Melaka sebagai wilayah kesihatan serantau. Seterusnya, memacu industri pelancongan termasuk menyediakan insentif kepada pengusaha kecil pelancongan, pembangunan taman laut dan juga Geopark Melaka. Seterusnya, meneruskan penganjuran Festival Malaysia Melaka yang melibatkan semua kaum dan etnik di Melaka. Nampak sebentar. Okey, lagi dalam teras 2 juga untuk lonjakan ekonomi, menyokong kelangsungan perniagaan, kemudian mengupayakan sektor pertanian,
Untuk teras ketiga pula adalah bahagian kecekapan tadbir urus. Disebut ada beberapa faktor di dalamnya, iaitu tadbir urus kerajaan, sokongan sosial kepada komuniti, kemudian untuk teras 4 lebih kepada belia. Teras 4 katanya adalah bahagian masyarakat bersatu padu. Belia tonggak masa depan. Gambar pula. Sebentar kami masih lagi menunggu Tok Mat sebenarnya, pengarah PRN Melaka BN. Jadi sementara itu saya akan bacakan sedikit recap kepada apa dia manifesto yang telah pun dibentangkan oleh Datuk Seri Muhammad Hassan sementara menunggu. Untuk teras 4 saya sambung untuk belia tonggak masa depan. Muhammad Suri rujuk apa tu? Teras keempat adalah masyarakat bersatu padu. Jadi ini fokus kepada belia tonggak masa hadapan, dan ini dipecahkan untuk manifesto. Katanya dalam masa 1 tahun itu mereka akan menyediakan latihan kemahiran tambahan bagi membuka peluang pekerjaan berpendapatan tinggi, dan selepas itu mewujudkan skim rumah pasangan baru berkahwin, kemudian bantuan dana dan peralatan perniagaan. Seterusnya, penglibatan belia dalam membuat keputusan di negeri Melaka melalui jawatan kuasa tindakan daerah dan pihak berkuasa tempatan. Lagi untuk tempoh 1 tahun, mereka berjanji untuk memastikan setiap remaja atau anak muda diberi peluang memiliki sekurang-kurangnya sijil kursus kemahiran atau diploma daripada Institut Kemahiran di Melaka. Kemudian janji mereka juga untuk memperluaskan kemudahan Wi-Fi percuma ke seluruh negeri Melaka. Itu untuk tempoh 1 tahun. Kemudian untuk tempoh 100 tahun pula, mewujudkan pusat kegiatan belia untuk berkarya dan melakukan aktiviti kesenian. Kemudian mewujudkan pusat internet percuma di bawah kerajaan negeri di setiap Japarun dan Pekan Kecil. Mewujudkan pusat sukan e-sports ataupun extreme sports. Menetapkan harga RM180,000 bagi skim rumah pertama anak negeri Melaka. Kemudian memastikan pembangunan kerohanian, moral, bimbingan keagamaan terus diperkasakan bagi golongan remaja dan juga anak muda. Jadi itu untuk tempoh 100 hari lah. Manifesto yang di bawah teras 4 bagi masyarakat bersatu padu untuk belia. Masyuk boh. Aniza, meriah sungguh awal ni. Meriah. Dalam ni ramai sebenarnya petugas media. Tak adalah meriah. Tengah tunggu ni je, tengah tunggu Datuk Seri Muhammad. Okey, selain daripada itu di bawah teras 4 juga, sebentar tadi saya bacakan kepada anda manifesto untuk khusus untuk golongan belia, tapi kemudian bagi pembangunan masyarakat orang asli pula, katanya untuk tempoh 1 tahun manifesto yang mereka keluarkan adalah meneruskan program pembangunan masyarakat orang asli dari segi taraf hidup dan infrastruktur kawasan tempatan. Kemudian untuk tempoh 100 hari memastikan kawasan penempatan dan kawasan rayau bagi masyarakat orang asli terus dipelihara. Seterusnya memastikan peluang pendidikan yang sama rata diberikan kepada anak-anak masyarakat orang asli. Selain itu, yang ketiga, manifesto untuk pembangunan masyarakat orang asli di bawah teras keempat adalah memperbanyak pengambilan anak-anak masyarakat orang asli dalam jabatan atau agensi kerajaan negeri dan industri. Jadi dalam kata lain, pembangunan masyarakat orang asli termasuklah untuk menyediakan peluang pekerjaan yang lebih banyak kepada anak-anak masyarakat orang asli dalam jabatan, agensi kerajaan negeri serta industri. Okey, seterusnya sebentar tadi 2 untuk golongan belia orang masyarakat orang asli, dan seterusnya memperkasakan golongan orang kelainan upaya atau OKU di bawah teras keempat untuk masyarakat bersatu padu. Dalam tempoh 1 tahun, BN berkata ataupun aku janji mereka untuk tempoh 1 tahun itu memperbanyakkan kemudahan infrastruktur mesra golongan OKU di semua bangunan-bangunan ataupun jabatan, agensi kerajaan serta swasta. Kemudian mereka akan mewujudkan pusat latihan kemahiran OKU di bawah kerajaan negeri Melaka dalam tempoh 100 hari pula. Aku janji mereka adalah untuk memberikan keutamaan kepada golongan OKU yang berkelayakan dan sesuai untuk pengambilan pekerja di jabatan atau agensi kerajaan dan industri. Selain daripada itu, yang kedua pula menyediakan insentif tambahan kepada golongan OKU. Jadi itu manifesto yang diberikan bagi memperkasakan golongan orang kelainan upaya OKU dalam tempoh 1 tahun dan juga 100 hari. Okey, kemudian ada juga untuk wanita bahagia keluarga sejahtera di bawah teras keempat.
Manifesto ataupun aku janji mereka untuk tempoh 1 tahun adalah untuk mewujudkan pusat sokongan sosial dan perkhidmatan kaunseling untuk wanita teraniaya, juga mangsa keganasan serta keruntuhan rumah tangga. Seterusnya, manifesto untuk tempoh 100 hari pula mereka berjanji untuk meneruskan dasar 30% penyertaan wanita sebagai pembuat dasar. Dan lagi untuk di bawah teras keempat juga ada untuk menyantuni warga emas, di mana mereka akan mewujudkan pusat aktiviti warga emas, penginap daripada jenis penginapan dan juga jagaan harian ataupun jagaan harian, insurans kesihatan nyawa untuk warga emas, kemudian laluan khas di semua kemudahan kesihatan kerajaan dan swasta di Melaka. Juga untuk teras empat ni ada juga untuk anak guru, tentera, polis, veteran. Mereka akan memberi keutamaan. Dah masuk dah. Sebentar. Hah? Tunggu kan? Empat. Ada keluar tadi tu? Maafnya sebentar, saya pun tak pasti lagi siapakah sebenarnya yang akan memberi sidang media itu. Difahamkan sebentar tadi sepatutnya pengarah PRN Melaka bagi Barisan Nasional, iaitu Datuk Seri Muhammad. Bagaimanapun sebentar tadi kita nampak Seri Sulaiman Ma'ani. Ini tu apa? Seri Sulaiman tu apa? Tapi dua orang dia. Kita masih lagi menunggulah. Maaf sebentar. Jadi daripada apa yang saya sempat recap kepada anda berkenaan dengan Aku Janji yang telah dilancarkan sebentar tadi, ada 5 teras. Okey Tok Mat, betul. Okey, ready. Bagi tadi yang buku tu.
Dia belah kanan kan? Kanan. Ha? Nabi Abdal kan? Betul, belah sini. Okey. Pasal kau nak sonang kau lah. Okey. Nak pakai tak pakai? Tak ada isu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saya ucapkan kerana dapat kita bersama-sama dalam majlis pelancaran manifesto Barisan Nasional di Pilihan Raya Negeri Melaka 2021 ini ya. Kita telah lancarkan tadi dengan secara hybrid kerana mengambil kira arahan dan juga SOP yang dikeluarkan oleh SPR semasa berkempen ini. Jadi kita perlu mengikut arahan, maka melancarkan manifesto ini dibuat secara hybrid ya, dan disiarkan secara langsung ke seluruh negara. Manifesto ini merupakan manifesto ataupun aku janji yang dibuat untuk kita memberikan suatu janji kita kepada rakyat Melaka bahawa tidak akan ada kemakmuran jika tidak ada kestabilan, dan kestabilan ini merupakan kunci utama kepada apa sahaja kita nak lakukan, kerana kestabilan politik akan menjadikan kerajaan yang ditubuhkan itu nanti sebagai kerajaan yang boleh memberikan fokus kepada untuk tujuan mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dengan cara untuk membangunkan negeri dengan tersusun dan teratur. Jadi itu sebabnya kita punya manifesto kita, tajuknya ialah kestabilan demi kemakmuran. Mesti ada kestabilan, mesti ada kestabilan politik, kestabilan perpaduan dan kestabilan rakyat yang perlu kita wujudkan, dan dengan itu kerajaan negeri Melaka yang baru nanti akan dapat mengurus negeri dengan baik, urus tadbir yang baik, dan dengan urus tadbir yang baik kita akan dapat magunkan negeri, dan hasil daripada pembangunan yang dirancang begitu baik akan mendatangkan kesejahteraan kepada rakyat. Itu sebabnya kita buat kestabilan demi kemakmuran, iaitu stability for prosperity. Kita punya tajuk Jadi ada 5 teras yang telah kita lancarkan tadi, iaitu kestabilan politik. Tak lupa dah. Kestabilan politik. Nombor 2, lonjakan ekonomi. Nombor 3, kecekapan tadbir urus. Itu kecekapan tadbir urus mesti ada. Kalau macam mana baik pun organisasi tapi tidak diurus dengan baik, kita tak akan kita tak akan boleh menuju ke depan. Kita tak boleh mengurus dengan baik, organisasi akan gagal juga akhirnya. Nombor 4, bila kita dah ada kestabilan politik, lonjakan ekonomi, tadbir urus yang baik, maka masyarakat akan menjadi satu masyarakat majmuk dalam negeri Melaka, Malaysia ini, dan akan terus menjadi sebagai satu keluarga Melaka. Ya, keluarga Malaysia peringkat persekutuan, keluarga Melaka pula di peringkat Melaka yang aman dan sejahtera, dan akhirnya pembangunan mapan perkongsian kemakmuran. We create the wealth and we will share the wealth, dan kita akan bahagikan secara adil dan saksama. Itu maksud dia. Kestabilan ada, negeri boleh diurus dengan baik, kemakmuran akan wujud, masyarakatnya makan sejahtera, dan di situ kita akan berkongsi bersama hasil daripada pembangunan dan kemakmuran yang dicapai oleh negeri, insya-Allah. Saja ya, sebagai pokok dia. Ada apa-apa pertanyaan? Okey, apa dia? Saya amat yakin. Berapa jangkaan? 28. Tak ada bergurau saja. Kita perlu bekerja kuat kerana tidak ada yang senang ya. Ini pertandingan ya. Pertandingan mesti kita serius ya. Dan kita mesti buat gerak kerja yang tersusun, teratur dengan strategi yang baik dan komitmen yang tinggi. InsyaAllah kita yakin, Barisan Nasional yakin
Dengan izin Allah Ta'ala, kita berdoa, kita dah kerja kuat, kita boleh untuk menubuhkan kerajaan negeri Melaka, Barisan Nasional yang baru selepas 20 hari bulan ini. Saya dah sebut dah bahawa kita punya CM designate, kan? Datuk Seri Sulaiman Ali sebagai incumbent, maka beliaulah yang akan menerajui pentadbiran negeri Melaka, dan kita harap supaya dengan pentadbiran beliau yang diterima oleh ramai, mana-mana kita pergi di Melaka ni, Datuk Seri Sulaiman ni tak ada apa-apa isu. Maka kita insya-Allah, jika diizin Allah Ta'ala, kita menang, kita akan jadikan Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali sebagai Ketua Menteri dari Barisan Nasional yang baru. Itu terpulanglah keadaan je. Yang pentingnya siapa Ketua Menteri je. Dia nak jadi adun biasa pun boleh, dia nak tak ada apa-apa pun boleh. Okey. Kita terbuka ya. Tetapi seperti yang saya sebut, kita mesti jadi ada suatu parti trust yang boleh menubuhkan kerajaan. Kalau kita nak satu kestabilan politik, kestabilan kerajaan, mesti parti trust itu sendiri boleh tubuhkan kerajaan ya. Kerana kita tidak mahu pada setiap ketika ada orang yang sentiasa mengugut dan mengancam untuk menarik sokongan, dan akhirnya kerajaan akan jatuh sebenarnya ya. Rakyat juga yang akan susah. Jadi saya harap kepada semua pengundi di Melaka, 20 bulan ini bagilah, pilihlah parti yang telah pun terbukti ya. Kita dah ada track record, kita dah ada, kita punya orang kata track record yang lama, dan bagi kepada satu parti trust, iaitu Barisan Nasional, untuk mentadbir Melaka. Kepada soalan selepas kita boleh menubuhkan kerajaan, kalau ada rakan-rakan yang mahu bersama dengan kita, no issue. The more the merrier. Lebih ramai lagi baik. Tetapi kita tidak mahu wujud satu keadaan di mana kita, kerajaan sentiasa diugut setiap hari. Setiap pagi Ketua Menteri bangun tidur, dia memikirkan sama ada dia masih ada lagi majoriti ataupun tidak. Itu tidak baik ya? Bagilah orang lain tanya. Oh, itu memang salah satu daripada kita punya aku janji. Kita akan buat. Tetapi sebelum ini belum ada enactment. Kita buat aku janji antara parti dengan calon-calon kita. Ada SD, ada Services Agreement, ada macam-macam. Ada 3 dokumen yang mereka sign, tanda tangani, dan jika mereka, saya rasa mereka tak ada siapa yang akan tarik diri. Kerana watertight ataupun dia amat ketat. Dia punya dokumen yang kita letakkan, dan sesiapa yang fikir nak tarik diri jika mereka menang, selepas menang, kerana dia amat susah lah untuk mereka untuk mampu ya, untuk mereka menunaikan apa yang ada dalam agreement tersebut. Ini untuk kita memastikan supaya tidak ada siapa yang melompat-lompat selepas ini. Bukan sebab parti sangat, tapi rakyat yang akan menjadi mangsa ya. Rakyat diheret dalam isu politik. Itu yang kita katakan, kita mesti ada kestabilan politik untuk kita memakmurkan negeri. Sebagai seorang Jenderal Pilihan Raya BN, mungkin pada keadaan ini agak luar biasa SOP-nya. Bagaimana dengan jenderal-jenderal pergerakan sikap itu perlu berhati-hati? Saya nak komen sikit lah pasal SOP ni, dah melampau sangat ketatnya. Seolah-olah kita tak boleh buat apa pun ya. Lebih baik kita tak payah ada pilihan raya ya. Hantar ke rumah tak boleh, itu tak boleh, semua tak boleh. Lebih baik kita main bertepuk bertampar kat rumah sajalah ya. Saya heran lah kerana kita dapat laporan jentera kita tak boleh pasang bendera, itu tak boleh, ini tak boleh. Tidak boleh ada bilik gerakan di pusat daerah mengundi, PDM. Di situlah orang akan berkumpul, bermesyuarat setiap pagi untuk mereka memberikan maklum balas ke command center di sini ya.
Jadi saya harap supaya SPR memikirkan semula, dan susah sangat, tak usah overzealous sangat lah, kerana sampai ada ambil kad pengenalan, mengugut macam-macam. Jentera kami di akar umbi trauma, terutama yang orang perempuan bila dah diambil nama apa semua kan, takut. Itu sebabnya kita lihat bahawa tak banyak bendera BN yang dinaikkan, poster-poster, kerana masing-masing dah takut nak keluar. Ini amat sedih sekali lah. This is very sad case, ya. Kita nak mengamalkan dan kita nak meraihkan amalan demokrasi di negara ini, tetapi dalam masa yang sama kita faham kerajaan perlu mengekalkan SOP yang ketat untuk pastikan supaya jangkitan COVID-19 ini tidak menyebar. Kita faham, tidak ada ceramah, kita faham, tapi takkanlah nak menghantar handbill ke rumah pun tak boleh. Tak boleh berjalan walkabout di pasar, di tempat kedai kopi. Saya rasa ini, saya minta supaya diberikan kelonggaran sikit lah, ya, kerana dia tak memeriahkan pilihan gaya, dan kita faham juga kekangan yang dihadapi oleh kerajaan. Jadi saya harap supaya fikirkan baik-baiklah SPR dan pihak kementerian-kementerian yang lain, fikirkan elok-elok supaya kita dapat mencapai suatu keadaan di mana kita tidak mengekang aktiviti untuk bergerak untuk pilihan raya ini. Dalam masa yang sama, kita nak pasti supaya jangkitan COVID-19 ini dapat ditangani dengan baik, insyaAllah. Dan kempen itu akan dibawa secara hybrid sepanjang jalan kerajaan. Ya, dibuat, tinggal lagi kita bukan di Kuala Lumpur ataupun Petaling Jaya. Banyak kampung-kampung, estate-estate kat sini susah juga, kan? Saya harap supaya untuk bertemu pengundi di rumah, tapi yang datang tu tak boleh lebih pada 2 orang, boleh kan? Boleh lah, apa salahnya kan? Kalau tak boleh, macam mana kita nak berkempen, ya? Ini mesem kempen, kita benarkan berkempen, tetapi dengan syarat meminimalkan orang yang terlibat dan orang yang terbabit. Boleh kita buat dah berjaya. Slim River misalnya, ya, di Slim, pilihan raya kecil Slim, pilihan raya Cini, UMNO dan Barisan Nasional orang kata mengambil SOP ini dengan serius. Itu sebab tak ada apa-apa insiden di sana. Tak boleh berceramah, kita tak buat ceramah besar-besar. Tetapi kalau nak berjalan ke rumah pun tak boleh. That is a bit too much lah, ya. Saya merekodkan rasa kecewa kita lah selaku pengarah pilihan raya. Saya merekodkan bahawa mohon supaya pihak-pihak yang berkenaan duduk semula dan lihatlah semula SOP yang amat ketat. Dah lah SOP-nya ketat, tetapi yang melaksana di bawah ni kadang-kadang terlampau overzealous, ya, berlebih-lebihan sangat, ya, sampai minta IC, minta macam-macam. Jadi this is, saya rasa perlu dilihat lah, ya. Terima kasih. Mungkin anda ada tersedik kepada pengundi yang rasa tak nak keluar pengundi sebab mereka rasa ahli polis tak nak keluar dari negeri Melaka, kerana si kesan itu akan sama juga. Tak ada, dia terkesan takkan sama. Kesan dia kesan yang akan membawa perubahan, kerana kita nak capai kestabilan politik. Saya harap supaya pengundi di Melaka keluarlah mengundi, janganlah takut, ikutlah SOP, ya, ikut SOP, dan kita pastikan supaya kita jaga penjarakan, pakai face mask dan jangan bersalam dengan orang. Dan selepas ambil mengundi terus balik, ya, tak ada isu, ya. Vaksin pun dah meningkat. Itu pun tujuan kita untuk mula-mula dulu kita kata nak mencapai tahap herd immunity kan, tapi sekarang dah 90 lebih dah, 96% orang yang telah dapat double vaksin. Dah masuk pula sampai booster pula dah kan. Jadi kalau di Slim River dan juga di Cini belum ada vaksin pun, tak ada vaksin masa tu. Tapi tidak ada pula kluster Cini, kluster Slim, tak ada. Sekarang kita dah ada dah 96% orang divaksin. Dah bermula pula third vaksin. Kanak-kanak pun atau budak sekolah dah mula divaksin. Saya yakin dulu suruh kita percaya vaksin, tapi sekarang tak boleh keluar rumah lagi. Jadi nak percaya vaksin ke tidak?
Siapa? Datuk Seri Besar sebelum Ha? sebelum dia antara nama yang disyarikat untuk pada penerapan sebagai menteri. Apa pandangan Datuk Seri masa performance Datuk Seri Besar sebelumnya jadi menteri? Itu dia bakal sekutu menteri Parti Pakatan Harapan. Biarlah tanya Pakatan Harapan. Tak maksudnya performance dia sebagai menteri. Performance dia, performance dia kita boleh tengok sendiri. Tak payah saya cakap. Tadi dalam ucapan saya sebut Malaysia tidak akan terima kata berprinsipkan. Tapi kita tengok dalam kala yang senaraikan dalam PRN kali ini ada bukan sedia lain lah juga peluang parti lain. Dia dah lama masuk parti yang dia dah lama, dah 1 tahun lebih dia masuk sebagai ahli UMNO. Lagipun dia dulu daripada UMNO. Jadi tak ada isu lah kan. Kita turunkan dia kandidat ini sebagai ahli UMNO. Dia dah lama dah ya. Dah 1 tahun lebih dia menjadi ahli UMNO, kembali semula kepada UMNO. Ada trust issue lah, ada isu kepada orang yang nak melompat. Sebab kesan mereka UMNO UMNO sentiasa menerima sesiapa saja untuk masuk UMNO ya. Tetapi kita tengoklah ya, macam-macam syarat untuk kita terima semula orang yang masuk semula kepada UMNO. Mengenai calon-calon dilihat kebanyakan calon yang 3 tahun tak akan dapat. Adakah ini yang kota yang digunakan kepada Nabi Aziz tapi yang 3 tahun tak akan dapat tempat? Tak, kita pilihan gaya berbeza. Tapi di Melaka ini secara kebetulan pula kan. Jadi kita telah pun berjanji saban tahun kita bercakap di Perhimpunan Agung UMNO, kita mengatakan nak meremajakan parti. Jadi meremajakan bukan dari segi usia saja, tapi meremajakan dari segi kerja, dari segi strategi dan macam-macam. Kita tak mau terkongkong dalam satu orang kata ruang lingkup yang sama, orang boleh baca kita. Jadi tujuan kita tak nak orang baca langkah kita. Ya? Bila orang tak boleh baca langkah kita, jadi ini satu strategi yang boleh bagi advantage ataupun beri kelebihan kepada kita sikit lah. Ya? Dalam masa yang sama, kita juga mengambil peluang ini untuk kita membuat transformasi dalam parti kita. Ya? Ini yang kita janji. Kalau tidak, nanti anak muda akan melihat bahawa parti ini tak ada tempat untuk mereka. Ya? Jadi ini juga sebagai bermacam-macam strategi yang kita lakukan untuk kita campur dan gaulkan dan menjadi sebagai suatu strategi menghadapi pilihan raya negeri Melaka ini, insyaAllah. Okey. Sebenarnya mungkin nak komen sikit bila nama sepuluh dia jadikan sebagai ketua menteri baru sekarang ni ada nama lain dikatakan jadi ketua pimpinan aku. Dia tak payah komen, saya dah beritahu. Agak no comment on issue of ketua menteri. Yang penting juga kerja pilihan raya kena buat dulu. Soal ketua menteri tak timbul. Menang. Kalau tak menang macam mana jadi ketua menteri? Okey. Ada apa-apa lagi? Ada apa-apa lagi nak tanya? Kau nak tanya lagi? Ha? Tak nak tanya 5 tahun tu cukup kan nak sempurnakan kabinet itu dan menteri? Cukup. Kita buat tu memang praktikal. Ya. Services kepada masyarakat tu biasalah, boleh dibuat immediately. Kita punya manifesto ni ada yang boleh buat immediately dalam 100 hari, ada yang jangka sederhana, ada yang jangka panjang. Tumpang ni kerajaan dah masalah. Macam mana? Kalau tumpang nanti 25 tahun mungkin bertahun-tahun. Jangan tumbangkan. Kalau tak nak tumbang, jangan tumbangkan. Mana tahu ada usaha lagi lepas. Tak apa, kita berhati-hati. Okay? Alright? Ya. Ini biasa. Sekali. Sebelah sini. Okey. Alright. Cukuplah ya. Banyak benar kemarin. Okey, silakan. Ada lunch ke? Ha? Ada lunch tu apa? Dah bagi dah. Okey. Terima kasih ya. Jumpa lagi. Terima kasih. Sorry saya selalu kurang. Kau penat sila kan?